Salam hormat, berita pagi Sarawak edisi 26 Ogos bersama saya, Bu Mawin. Projek pembangunan komuniti di bawah projek rakyat bagi Dewan Undangan Negeri Piasau akan terus dilaksanakan bagi membantu komuniti setempat dari aspek kebajikan dan keperluan harian terutama dalam mendepani pandemik COVID-19. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, peruntukan sebanyak RM58,000 disalurkan ke Dun Piasau diharap dapat digunakan sebaik mungkin. Datuk Sebastian Ting menambah peruntukan yang diluluskan pada tahun 2020 itu mula digunakan semalam untuk projek pembangunan komuniti kawasan Dun Piasau. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Piasau menyatakan demikian selepas mengagihkan 56 set kit keselamatan di Kampung Senadin Jaya Miri. Datuk Sebastian turut memuji usaha Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Senadin Jaya dalam memastikan keselamatan dan kebajikan penduduk kampung sentiasa dijaga. Justru beliau turut menasihati penduduk agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan semua pihak. Baik, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 24 Ogos. Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK di Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam di bahagian Sibu akan ditangguhkan sementara bermula 30 Ogos ini sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut kenyataan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF bahagian Sibu, PPV Awam yang terlibat dalam penangguhan sementara itu adalah Stadium Tertutup Sibu, Dewan Serbaguna Selangau, Dewan Serbaguna Sibu Jaya dan Dewan Pejabat Daerah Kenawit. Walau bagaimanapun, bagi individu yang mempunyai janji temu suntikan dos kedua dan yang belum membuat suntikan vaksin, mereka boleh ke Klinik Kesihatan Lanang, Klinik Kesihatan Sibu Jaya, Klinik Kesihatan Selangau atau Hospital Kanawit selepas tarikh berkenaan. Vaksinasi bergerak atau bas cucuk vaksin di Pusat Vaksinasi di Pasar Sentral Sibu pula masih beroperasi seperti biasa mengikut jadual yang ditetapkan. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi talian hotline PPV yang tertera 019-815-9608 atau 016-715-4991. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak terus meningkat kepada 103,048 kes setelah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengesan sejumlah 1,667 kes baharu semalam. Menurut laporan daripada Sekretariat JPBN Sarawak, hanya 275 daripada jumlah kes positif baharu yang dikesan semalam merupakan kes bergejala, manakala selebihnya ialah tidak bergejala. Daerah Kuching terus mencatat jumlah kes positif baharu tertinggi dengan 620 kes, diikuti Semerahan 151 kes, Bauk 139, Sibu 125 dan Lundu 118, manakala daerah-daerah lain merekodkan kes kurang daripada 3 digit. JPBN Sarawak turut melaporkan 5 kes kematian akibat COVID-19 melibatkan individu dari Kuching, Sibu, Serian dan Semerahan dalam lingkungan umur 44 hingga 99 tahun. 4 daripada jumlah mangsa yang meninggal mempunyai sejarah komorbid.
Jumlah kluster yang aktif di Sarawak juga meningkat kepada 119 selepas kluster baru iaitu Opar Bau telah dikesan semalam. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD turut dikenakan ke atas 3 lokaliti baharu di Betong iaitu Rumah Alexander Berbuling Atas Spau, Rumah Lanyau Linsom dan Rumah Mendali Buyong Bangat berkuat kuasa hari ini hingga 8 September 2021, manakala PKPD di Rumah Paberi Magelit, Sungai Menok, Lapok, Tinjar di Beluru telah dilanjutkan sehingga 31 Ogos ini. Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Malaysia Daerah Miri telah menyumbangkan cecair pensanitasi kepada pihak Tadbika Kemas Muhammad Amin di Batalion 12 Pasukan Gerakan AM Miri baru-baru ini. Timbalan Pengerusi Persatuan berkenaan Datuk Lee Kim Shin memberitahu keperluan itu adalah sumbangan daripada syarikat Saraya dari Jepun. Datuk Lee memaklumkan bahawa sumbangan berkenaan adalah inisiatif dan misi kemanusiaan PBSM dan syarikat tersebut. Ujarnya sumbangan itu turut diagihkan kepada agensi pendidikan di Miri. Sementara itu, dalam lawatan berasingan, Datuk Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin turut menyampaikan geran tahunan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengah, Sekolah Menengah Riam Miri dan Riam Road Secondary School. Geran tersebut diperuntukkan bagi naik taraf kemudahan infrastruktur. Seramai 12 orang telah menamatkan kursus asas pegawai bomba bantuan PBB Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sibujaya dan akan memulakan tugas pada 1 September depan. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak JBPM Jangan Moling menjelaskan PBB merupakan ahli keluarga baru dalam JBPM yang bertindak untuk digerakkan pada bila-bila masa. Dedah janggan muling PBB amat diperlukan terutama ketika berdepan dengan musim panas dalam operasi pemadaman dan bantuan kecemasan. Katanya dengan adanya PBB ini, pengoperasian BBP Sibujaya dapat dioptimumkan khususnya di Sibujaya. Jelasnya kursus pentauliahan ini memberi latihan asas kebombaan dan penyelamatan serta aspek pengurusan kepada pelatih sekaligus membolehkan mereka ditauliahkan sebagai PBB. Pada majlis itu, PBB Cesar Bantin Barau telah dianugerahkan sebagai pelatih terbaik keseluruhan, sementara PBB Aziz Kushairi pelatih terbaik praktikal dan PBB Muhammad Ashraf Akmal Geriam pelatih terbaik teori. Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS memohon kerjasama daripada para penerima yang terdedah kepada kontak rapat atau pesakit COVID-19 atau telah disahkan positif COVID-19 selepas menderma darah untuk menghubungi pusat itu pada kadar segera. Dalam satu kenyataan media, pihak HUS memaklumkan para penderma agar menghubungi kaunter tabung darah melalui talian 082 276797 atau 082 276795 untuk unit perhubungan awam pada hari bekerja. Selain itu, mereka boleh berhubung terus dengan pegawai pusat tersebut iaitu Encik Borhan melalui talian 010-857-8909 di luar masa pejabat atau melalui pesanan secara terus di laman media sosial Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Para penderma perlu menyatakan tarikh dan lokasi menderma darah termasuk nama penuh, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. Pusat Tabung Darah HUS juga berharap semua penderma dapat memberi kenyataan yang jelas ketika dihubungi. Dalam pada itu, Tabung Darah HUS menyeru orang ramai yang sihat untuk tampil menderma darah secara berkala setiap 3 bulan sekali bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Ini terutamanya bagi kes-kes kecemasan, kes kemalangan jalan raya, kebakaran dan bekalan harian setiap minggu kepada pesakit thalassemia dan kanser. Oleh itu adalah amat penting untuk orang ramai terus memberikan sokongan dengan menderma darah agar usaha menyelamatkan nyawa dapat diteruskan.
Baik, beberapa lokasi di Seri Aman menjadi pilihan Jabatan Penerangan menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan yang akan diraih pada 31 Ogos ini. Antara aktiviti yang diadakan adalah simbolik pemasangan jalur gemilang. Pemasangan jalur gemilang dilakukan oleh Pengarah Penerangan Sarawak, Suadi Guliling. Acara simbolik itu dilakukan di beberapa lokasi strategik sekitar Bandar Simanggang seperti Taman Panorama Benak, Waterfront Seri Aman, Bulatan Sembau Kampung Hilir dan Kampung Hulu. Konvoi yang melibatkan 7 buah kenderaan Jabatan Penerangan Seri Aman itu merupakan destinasi kedua dan akan berakhir di Miri. 5 atlet para dari Bumi Kenyalang antara 22 atlet para negara yang bakal mengharumkan nama negara pada Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2021 di Jepun. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah yakin atlet para Sarawak ini mampu mengalas cabaran memburu pingat pada kejohanan yang bermula Selasa lepas hingga 5 September depan. Datuk Seri Fatimah mendedahkan 5 atlet para tersebut ialah Boni Bunyau Gustin, anak kelahiran Serian, dan Jong Yi Hee berasal dari Kuching yang akan beraksi dalam acara angkat berat. Selain itu, 2 lagi atlet para akan bersaing dalam acara renang iaitu Muhammad Nur Syaiful berasal dari Asajaya dan Jamari Siga yang berasal dari Limbang. Seorang lagi atlet para bakal bertanding dalam acara memanah iaitu Wiro Julin, anak kelahiran Padawan. Datuk Seri Fatimah memberitahu penglibatan anak jati Sarawak dalam pentas sukan terbesar melibatkan golongan orang kurang upaya OKU adalah sejak 1992. Tambahnya, kejayaan ini diharap dapat membuka mata orang ramai tentang keupayaan OKU dan seterusnya mengubah sikap dan perspektif terhadap golongan tersebut. Beliau berharap kemudahan, infrastruktur, pendidikan serta pekerjaan dan kesejahteraan hidupan golongan ini turut akan meningkat dan bertambah baik. Beliau berkata demikian pada sidang media Let's Support Our Para-Athletes in Tokyo Paralympics 2021 secara dalam talian. Saudara, sekian berita pagi Sarawak. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang, tanda anda cintakan negara. Lindung diri, lindung semua. Sehingga berjumpa lagi, salam sejahtera.